Candy ialah drama jenayah biografi yang disiarkan pada 9 Mei 2022 lalu. Drama jenayah sebenar dibintangi oleh Jessica Biel yang memainkan watak Candy kisah itu. Ia adalah berdasarkan kisah benar seorang suri rumah, Candy Montgomery, yang dituduh membunuh rakannya Betty Gore dengan kapak pada tahun 1980 di Texas, dan kemudian dibebaskan oleh juri. Berikut adalah kronologi kes pembunuhan yang tragis. Pada Jumaat, 13 Jun 1980, Alan Gore, suami kepada Betty Gore, ke Minnesota atas urusan perniagaan. Menjelang petang, Alan semakin bimbang selepas beberapa kali masih tidak dapat menghubungi isterinya, tidak seperti biasa. Alan menghubungi jiran yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya, Richard Parker, seorang ejen hartanah yang turut menjual rumah kepada mereka, meminta untuk memeriksa keadaan Betty. Richard menekan loceng dan mengetuk pintu dengan kuat di 410 Dogwood dan menunggu jawapan. Memaklumkan kepada Alan, kemungkinan Betty keluar ketika itu, Alan turut menghubungi kenalan keluarganya, Candy Montgomery. Candy memberitahu bahawa dia telah melihat Betty sekitar jam 10 pagi hari itu, semasa dia pergi mengambil pakaian renang anak mereka, Alyssa Gore. Candy pasti semuanya kelihatan seperti hari-hari biasa. Selepas berbual sebentar dengan Betty yang sedang menjahit, dan mendapatkan gula-gula pudina Alyssa, dia terus pulang ke rumah. Dalam nada kebimbangan, Candy cuba menawarkan diri untuk memeriksa keadaan Betty. Sebaliknya Alan memberitahu dia akan meminta pertolongan daripada jirannya. Sekitar jam 10 malam, Alan masih gagal menghubungi Betty di talian. Sekali lagi dia menghubungi Richard Parker, dan memintanya untuk melihat sama ada kereta Betty berada di dalam garaj. Apabila mendapati lampu menyala, dan terdapat hanya satu kereta dalam garaj dengan pintunya terbuka, Alan sedikit pelik tetapi mempertimbangkan berlaku kes kecemasan, kemungkinan bayinya sakit. Dia menghubungi Hospital Plano dan Polis Wiley. Tetapi tiada apa-apa maklumat tentang Betty Gore. Alan menghubungi Candy sekali lagi untuk kepastian jika Betty ada menghubunginya. Kebimbangan Alan semakin menebal. Untuk kali ketiga Alan menghubungi Richard Parker, untuk memeriksa rumahnya lagi. Richard kemudian mendapati terdapat dua kereta di dalam garaj, yang pada mulanya dia tidak nampak apabila hanya melihat dari arah pagar rumah. Richard masuk ke dalam garaj dan cuba membuka pintu ke bilik utility. Dia dapat melihat cahaya di bawah pintu, tetapi ia berkunci. Sesuatu telah berlaku, apabila kedua-dua kereta berada di garaj, lampu menyala, dengan pintu garaj terbuka. Tetapi tiada sesiapa yang menjawab apabila dipanggil. Sementara itu, Alan turut menghubungi Jerry McMahon, seorang penganalisis komputer di Texas Instruments yang tinggal di seberang lorong rumahnya untuk membantu memeriksa keadaan Betty. Di garaj Alan, Jerry mengetuk pintu bilik utility dengan kuat dan menekan loceng pintu tetapi masih tiada jawapan. Kemudian, Alan turut meminta Jerry masuk ke dalam rumahnya, melihat apa sebenarnya telah berlaku, sebaik sahaja Jerry memberitahu isterinya apa yang berlaku. Isterinya menjadi takut dan bertegas bahawa Jerry tidak pergi ke rumah Alan seorang diri. Jadi Jerry menghubungi Lester Jailer, seorang tukang gunting rambut yang juga tinggal bersebelahan rumah Alan. Beberapa minit kemudian, mereka bertemu di lorong belakang rumah Alan. Richard tiba dengan membawa seberkas kunci rumah, dan mencuba satu demi satu anak kunci pada pintu utility, manakala Jerry dan Lester cuba secara paksa membuka pintu gelangsa rumah. Tetapi, tiada satu pun anak kunci berfungsi dan pintu gagal untuk dibuka. Jerry dan Lester memeriksa pula tingkap besar pada ruang makan sama ada ia boleh dibuka. Sementara itu, Richard ke pintu depan untuk mencuba lagi anak kunci tersebut. Belum lagi sempat anak kunci digunakan, pintu itu terbuka dengan sendiri, sememangnya ia tidak berkunci sejak dari awal. Mereka memasuki rumah itu bersama-sama apabila merasakan ada sesuatu yang tidak kena berlaku. Selepas memeriksa keadaan rumah tersebut, merekalah menemui mayat Betty Gore yang berlumuran darah di bilik utility, dengan sebilah kapak bersaiz 3 kaki ditemui berhampiran. Keadaan muka mangsa yang dicacatkan sehingga hampir tidak dapat dikenali. Anak perempuan mereka, Bethany Gore, 1 tahun, turut ditemui di dalam katil bayi, telah ditinggalkan tanpa pengawasan selama berjam-jam. Sekitar jam 11.30 malam. Selepas mendengar kematian isterinya, Alan menghubungi Candy sekali lagi untuk memaklumkan mereka berita yang mendukacitakan itu, dan meminta Candy untuk terus menjaga anaknya, Alyssa. Untuk info, pembunuhan seperti itu tidak pernah berlaku di Texas membuatkan penduduk dalam ketakutan. Pada mulanya, pihak berkuasa berpendapat bahawa seorang drifter atau pengembara bertanggungjawab untuk jenayah itu.
Hasil bedah siasat kemudiannya menunjukkan Betty mati dibunuh dengan kesan tetakan kapak sebanyak 41 kali. 28 daripada pukulan itu mengenai kepala dan mukanya. Penyiasat percaya sifat kejam pembunuhan itu menunjukkan pembunuh itu sangat mengenali mangsa. Menurut Ketua Bukti Fizikal Dallas, Dr. F. Stone, ia merupakan satu set pukulan kejam pada kepala, muka, lengan, badan, malah ke kaki. Dalam masa yang sama, para penyiasat juga menemui kesan cap jari berdarah pada peti ais, serta kesan tapak kasut berdarah di bilik utiliti. Pembunuh itu telah cuba membersihkan tempat kejadian, tetapi menyerah apabila menyedari terdapat terlalu banyak darah sehingga sukar untuk dibersihkan. Terdapat juga kesan darah di dinding dan longkang bilik air, yang menunjukkan pembunuh itu telah mencuci dirinya sebelum melarikan diri. Bagi penyiasat Collin County, Stephen DeFebaub, melihat daripada kesan berdarah yang ditinggalkan itu, dipertimbangkan milik seseorang bertubuh kecil, sama ada wanita ataupun kanak-kanak. Sementara itu, satu periuk kopi hangus menunjukkan pembunuhan itu berlaku pada waktu pagi. Penyiasat tertanya-tanya sama ada Alan telah membunuh isterinya sebelum perjalanan ke Minnesota. Bagaimanapun, jejak berdarah yang ditinggalkan itu tidak sepadan dengan saiz kakinya. Alan dikeluarkan sebagai suspek pembunuhan, dengan penemuan itu juga telah mendorong Candy Montgomery memusnahkan sandal miliknya, dengan sepasang gunting taman selepas perkara itu telah dilaporkan dalam berita. Sementara itu, seorang kanak-kanak berusia 5 tahun yang berkawan dengan Alyssa Gore berkata, dia pergi ke rumah mereka pada pagi pembunuhan itu. Apabila dia mengetuk pintu tiada sesiapa yang menjawab. Sekitar jam 11 pagi, dia melihat Candy meninggalkan rumah tersebut. Sebagai orang terakhir yang dilihat bersama Betty, Candy telah disoal siasat. Candy menjelaskan bahawa Alyssa telah tidur di rumahnya pada malam sebelumnya, dan dia ke rumah tersebut untuk mendapatkan baju renang Alyssa daripada Betty. Selepas itu, dia pergi ke gereja di mana dia mengajar kelas Bible kepada kanak-kanak yang bercuti musim panas. Pada 16 Jun, Alan disoal siasat, hanya beberapa jam selepas Betty dikebumikan. Memberitahu bahawa perkahwinannya tiada masalah, tetapi mengaku dia dan Betty ada sedikit perbalahan sebelum dia berlepas ke Minnesota pada 13 Jun lalu. Keesokan harinya, pada 17 Jun, Alan mengaku mempunyai hubungan sulit selama berbulan-bulan dengan Candy Montgomery, suri rumah tangga yang juga rakan kepada keluarganya. Hubungan sulit itu bermula pada Disember 1978 sehingga Oktober 1979. Alan dan Candy bersetuju untuk menamatkan hubungan itu jika mereka terlalu rapat. Alan memutuskan hubungan dengan Candy, selepas dia dan Betty menghadiri satu program tajaan gereja bagi memperbaiki perkahwinan yang bermasalah. Pendedahan hubungan sulit itu, memberikan pihak berkuasa motif pembunuhan Betty. Tambahan lagi Candy juga didakwa orang terakhir melihat Betty hidup. Detektif memanggil Candy kembali untuk disoal siasat pada hari itu juga. Candy diminta mengambil ujian poligraf tetapi dia enggan berbuat demikian, selepas cap jarinya didapati sepadan dengan kesan cap jari berdarah yang ditemui di tempat kejadian, sudah cukup untuk mendapatkan waran tangkap. Pada 27 Jun, Candy Montgomery, 31 tahun, telah ditahan dan didakwa atas pembunuhan Betty Gore, 30 tahun. Buat waktu itu, Candy menafikan tuduhan ke atasnya. Betty Gore mati ditetak dengan kapak sehingga 41 kali berikutan konfrontasi antara dua wanita itu pada 13 Jun 1980 di Wylie, Texas. Menurut Stephen lagi, semasa Candy menukar pakaian penjara, kaki tangan penjara wanita juga mendapati terdapat kesan lebam di badan dan luka di kakinya. Selepas Candy dibebaskan dengan ikat jamin, dia berhenti membaca surat khabar dan menonton berita di TV. Walaupun didakwa kes pembunuhan, Candy masih mendapat sokongan penuh daripada suaminya, Pat Montgomery dan juga pihak gereja. Candy telah mengupah Don Crowder, seorang peguam yang dikenalinya dari gereja, untuk mewakilinya. Don Crowder, rakan kongsi dalam firma kecil dengan peguam Jim Mattox, biasanya mengendalikan kes melibatkan kecederaan pribadi. Buat pertama kali mengendalikan kes jenayah pembunuhan yang mendapat liputan meluas, mereka bersetuju berjumpa dengan Dr. Fred Fassen, pakar psikiatri dan pakar hipnotis klinikal di Houston, untuk membantu Candy mengingati apa yang berlaku pada malam pembunuhan Betty untuk perbicaraan. Menjelang Oktober 1980, Candy diwakili peguam sivil, Don Crowder dan peguam pembelaan, Robert Uda Shern. Perbicaraan di mana Hakim Daerah Tom Ryan telah dilantik untuk mengetuainya, telah diadakan di Collin County, McKinney, Texas, yang berlangsung hanya 8 hari. Don Crowder telah menegaskan anak guamnya tidak bersalah, mengejutkan semua orang di mahkamah apabila memberitahu juri, Candy membunuh Betty adalah untuk pertahankan diri.
Candy memberitahu tentang kejadian yang berlaku pada 13 Jun di rumah Betty. Dia berkata, pada mulanya Betty bertanya tentang hubungan sulit dengan suaminya, Alan. Candy mengaku hubungan itu, walau bagaimanapun Candy memberitahu hubungan itu sudah lama berakhir, menurut Candy lagi, kemudiannya mereka berdua bergelut untuk mengawal kapak. Selepas mendapatkan senjata itu, Candy berkata dia berjaya menjatuhkan Betty ke lantai. Tetapi Betty terus mendekatinya, oleh itu, Candy mendakwa dia tidak mempunyai pilihan selain terus memukul Betty dengan kapak tersebut. Pihak pendakwaan yang diketuai oleh Peguam Daerah Tom O'Connell, berhujah bahawa Candy boleh melarikan diri daripada terus memukul Betty dengan kapak tersebut. Selain itu, Tom juga mendakwa bahawa bilangan tetakan 41 kali dengan kapak yang dilakukan semasa Candy menyerang balas Betty, tepatnya lebih daripada perlu untuk mempertahankan dirinya, Dr. Fred Fason, pakar psikiatri yang telah memeriksa Candy bagi pihak pembelaan mengambil pendirian. Dr. Fred memutuskan selepas beberapa sesi hipnosis bahawa Candy yang mengalami trauma zaman kanak-kanak, telah mencetuskan kemarahannya sebagai orang dewasa. Dia memberitahu juri bahawa Betty telah berhadapan dengan Candy berkenaan hubungan sulit itu, dan telah menyerang Candy dengan kapak terlebih dahulu, mendakwa Candy menyerang balas dengan senjata pembunuhan itu adalah hanya untuk mempertahankan diri. Pada Rabu, 29 Oktober, walaupun dengan hujah berasas Tom O'Connell, juri terdiri daripada 9 wanita dan 3 lelaki yang telah berbincang hampir 3 jam mendapati Candy Montgomery tidak bersalah atas pembunuhan Betty Gore. Dan dia dibebaskan daripada pertuduhan itu. Keputusan itu mendapat banyak kritikan daripada masyarakat setempat. Orang ramai telah melaungkan beberapa kali perkataan pembunuh, apabila Candy Montgomery keluar dari mahkamah berikutan pembebasannya. Selepas perbicaraan, Candy dan Pat Montgomery berpindah ke Georgia dan masih tinggal bersama-sama, tetapi mereka kemudiannya berpisah. Dilaporkan Candy yang dilahirkan pada November 1949, kini berusia 73 tahun, menggunakan nama asalnya Candice Wheeler dan bekerja sebagai ahli terapi bertauliah dan kaunselor keluarga. Kes itu seterusnya memberi inspirasi kepada filem televisyen CBS, Pembunuhan di Bandar Kecil, yang disiarkan pada 22 Mei 1990, dengan Barbara Hershey sebagai Candy. Jessica Biel memainkan watak Candy Montgomery dalam siri Hulu sebanyak 5 episod, yang baru disiarkan pada 9 hingga 13 Mei lepas. Elizabeth Olsen pula bakal membawa watak Candy Montgomery dalam siri HBO, Love and Death, yang juga akan ditayangkan pada 2022.